billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat, sejahtera. Dan pagi-pagi ini alhamdulillah baru sudah solat subuh berjemaah dan baca Quran secara berjemaah, dan juga dapat terus menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini dalam topik yang cukup menarik, iaitu dalam topik akhlak, iaitu tajuknya adalah tutup atau balut. Apakah yang akan kita bicarakan pada hari ini? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kalau pagi-pagi kita sarapan Ustaz, kita belum sarapan lagi ni. Betul. Kalau biasanya kalau kuih yang dibalut, kuih apa Ustaz? Jangan ditanya sebab perut sedang lapar. Oh, sedang lapar lagi. Pertama kalau kita tengok lepat pisang boleh. Nagasari lama tak ada. Lepas tu pulut panggang. Oh, kalau dalam tu ada apa udang kering. Terbaik. Aduh. Tapi kalau kuih yang ditutup pun ada juga kan? Ada. Contohnya Ustaz? Tu kuih yang ditutup di bawah tudung saji. Di bawah tudung saji, itu dia. Tapi kita tak nak cerita pasal kuih pagi ni Ustaz. Tapi kita nak cerita tentang akhlak seorang manusia yang mana disyariatkan untuk menutup dirinya, iaitu menutup aurat. Adakah menutup aurat ataupun membalut aurat? Jadi hari ini itulah topik yang kita akan bicarakan. Kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan kita pada hari ini, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh call kita terus untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jazlan. Baik para penonton, anda dah bersedia? Makcik-makcik kat rumah tu dengan bertelekong lagi saya. Itu balut ke? Balut ke tutup? Okey, baik. Hari ini kita akan bicarakan sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Ustaz. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sekali lagi berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi Dai Aiman, ibu-ibu sedang menonton yang ada sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita masih Allah beri kesempurnaan kesihatan, diberi kita nikmat makan, pakai dan kesempurnaan ibadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang sikit berkaitan dengan tutup dan balut. Saya ingatkan mula-mula tajuk ni sampai kepada saya tutup balut, lepas tu terus kubur je. Dan tutup balut kubur. Rupanya bab berkaitan dengan etika pemakaian dan bagaimana dalam Islam disebut bab berkaitan dengan pakaian. Okey, bila sebut bab berkaitan dengan pakaian ni, sebenarnya pakaian ni adalah salah satu kurniaan daripada Allah, dan memang naluri manusia ni suka berpakaian. Kalau kita tengok kita suka beli baju, kita tempah baju lah, kita pinjam baju orang pun pernah. Lepas tu tak ada kerja lain, pergi bandel beli baju pun ada. Dan yang paling kita tengok orang perempuan lah, bila nak pergi kerja kahwin pun dia buat baju, bukan pengantin pun dia nak buat baju. Dan kita nak mula kerja kan kita beli baju. Semualah kita persiapan kita untuk kita berdepan dengan satu keadaan. Dan yang paling kita susah itu apa? Orang rumah kita selalu sebut dia tak ada baju. Dia tak ada baju. Padahal baju dia ya Allah dah panjang, dah banyak tu, sampai melompat dekat almari kita pun bila nak keluar dia kata saya tak ada baju lah. Itu masalah kita. Okey. Dan kita kena faham bahawa sesungguhnya pakaian ini kurniaan daripada Allah SWT. Tujuannya apa? Untuk menutup aurat. Tujuannya untuk apa? Menutup badan kita, menjauhkan kita daripada kemudaratan. Dan begitu juga dia merupakan kesempurnaan dalam hidup kita. Sebab itu bila mana kita sebut berpakaian ini, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillah la'allakum yazakkarun. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, Allah sebut wahai anak Adam, sesungguhnya kami yakni Allah telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu.
Makna tujuannya menutup aurat. Dan pakaian yang indah untuk menjadi perhiasan yang cantik. Dan begitu juga pakaian takwa itu yang paling baik. Yang demikian itulah sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kamu selalu menjadi manusia atau orang yang sentiasa beriman. Oleh sebab itu, kalau kita lihat Allah kurniakan pakaian kepada kita, dan fungsi pakaian kepada kita ada 5 perkara. Perkara yang pertama, Allah kurniakan pakaian kita untuk apa? Untuk menutup aurat, iaitu mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ini tak ada pilihan. Memang kita Allah beri pakaian itu, Allah sebutlah untuk menutup aurat kamu. Satu. Dan yang kedua, untuk perhiasan, kesempurnaan. Sebab tu bila kita pakai baju, kita pakai baju yang ada pada kita ni, maka kita akan nampak elok, nampak lawa, nampak cantik, nampak mulia, nampak handsome beraya, semua ada. Sebab apa? Memang Allah sebut, iaitu apa? Untuk perhiasan dan kesempurnaan. Dan yang ketiga, iaitu apa? Pakaian takwa. Bagaimana dikatakan pakaian takwa? Iaitu tanda orang beriman itu apabila dia pakai menutup aurat, itu dikatakan tanda orang yang bertakwa. Ni, okey. Dan perkara yang keempat, fungsi pakaian juga disebut apa? Wa ja'ala lakum syarabila taqikum harra wa syarabila taqikum ba'sakum. Iaitu fungsi pakaian ini juga adalah untuk melindungi tubuh badan kita daripada cuaca yang panas dan sejuk, dan begitu juga Allah sebut untuk mempertahankan tubuh kita ini daripada apa? Daripada kemudaratan. Sebab tu Allah beri kita baju perang untuk melindungi badan kita, baju yang tebal untuk supaya kita tak luka dan sebagainya. Itu semua kekuasaan yang Allah berikan kepada kita untuk tanda rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua berkaitan dengan pakaian. Dan kalau kita ingat juga yang akhir, iaitu apa? Ingat, Islam ini mengajar kita pakaian, mengajar kita berpakaian ini dengan 3 perkara. Pertama, untuk menjadi taat kepada Allah Ta'ala itu, hendaklah kita cari pakaian daripada sumber yang halal lagi suci. Dan yang kedua, iaitu hendaklah selagi mana kita menghasilkan pakaian itu, menghasilkan keterampilan yang baik dan menutup aurat, iaitu patuh syarak. Dan yang ketiga, iaitu apa? Selagi mana kita ada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakaian ini bukan untuk menjadi kita seorang yang kufur, tapi hendaklah kita jadikan kita ini orang yang bersyukur kepada Allah. Itu dia. Baik, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan tadi, Ustaz. Ustaz kata pakaian ni kena ikut syarak. Ya. Jadi sahabat kita ni Curah Azli ni nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan menutup aurat mengikut syarak dan sekadar membalut tubuh? Itu dia. Silakan Ustaz. Baik. Bab berkaitan dengan yang dikatakan mengikut syarak ini, maka kalau kita lihat Ju Azlin okey. Jura Azlin okey. Yang dikatakan aurat itu merujuk kepada apa-apa juga yang apabila diharamkan oleh Allah Taala untuk kita tunjukkan. Mana Allah beri kita badan kan? Maka ada di dalam badan kita ini yang tak boleh tunjukkan kepada orang. Okey. Dan juga kita kena faham juga daripada takrifnya juga, apa-apa yang wajib ditutup yang tak boleh dizahirkan. Itu dikatakan itu apa? Tutup. Mana kena tutup, iaitu apa? Yang dikatakan tutup aurat tu, makna kenapa? Kenapa tutup benda yang Allah perintahkan untuk tutup, dan jangan pamerkan daripada apa yang Allah larangkan untuk kita tunjukkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Kan tak ada beza, Ustaz. Menutup aurat dengan membalut aurat ni macam sama je. Yang penting tak nampak. Betul tak, Ustaz? Betul. Yang penting tak nampak. Tapi sebenarnya ada beza ke, Ustaz? Ada. Tutup, balut tu kita nampak, bahasa pun dah berbeza dah. Bahasa berbeza dah. Kalau tutup, makna kita akan tutup dengan rapi. Ya, kita akan jaga tutupan tersebut. Tapi kalau bab berkaitan dengan balut, hanya membalut sahaja. Kan? Bila-bila saja boleh terbuka, bila-bila saja bila ditiup angin boleh tertanggal dan sebagainya. Itu beza yang amat besar. Nanti kita akan bincang dalam bab berkaitan bagaimana kita membalut dan bagaimana kita menutup. Dan itu kita simpan dulu, Ustaz. Ya, baik, sahabat kita di Facebook ada nak tanya satu soalan ni, Ustaz. Pak Su Li Romli, soalannya, apakah kepentingan menutup aurat dalam Islam bagi lelaki dan wanita? Dan apakah perbezaan aurat antara lelaki dan juga wanita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Su Li Romli. Baik, berkaitan dengan kepentingan menutup aurat bagi lelaki dan puan dalam Islam ni, dia ada 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, kalau kita lihat, sebenarnya kita menutup aurat ni kerana apa? Allah yang mewajibkan seorang lelaki dan perempuan menutup aurat bagi yang telah baligh. Ini perintah daripada Allah. Allah Ta'ala yang perintahkan kita tutup aurat. Okey, satu. Dan yang kedua, sebenarnya
hikmah ataupun kepentingan menutup aurat ni kerana untuk menjaga kehormatan serta batasan kemanusiaan. Kita pakai pakaian dan kita balut, kita tutup betul-betul. Ada untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri. Dan dengan pada sama juga kita menghormati orang lain. Bayangkanlah kalau kita pakai tak tutup arah, diri kita pun maknanya hilang kehormatan dan maknanya kita tak menghormati orang lain. Betul tak? Ada orang datang, kita pakai kain ngombang ni. Tak tutup arah kan? Sila masuk. Bukan nak masuk. Mana baju orang tu ni kan? Mana? Daripada situ pun kita dah nampak. Mana pakaian tu kadang-kadang kalau kita tak betul-betul lakukan dengan sempurna, maka waktu tu kita seolah tidak menghormati orang lain. Okey. Dan yang ketiga, ingat, makna kepentingan iaitu apa? Untuk mengelakkan suatu perkara yang berlaku di luar batasan. Tutup buka, akhirnya berlaku banyak perkara yang tidak diingini. Kan? Pasal apa? Orang ingin benda yang tutup dan terbuka tu. Faham tak maksud dia? Dalam masa tu. Dalam masa tu. Tu kalau kita kena buka, kena bincangkan tu. Baik, maksud di sini iaitu apa? Mengelakkan satu perkara yang buruk berlaku dan ataupun makna mengelakkan satu perkara yang berlaku di luar batasan. Kalau kita tutup buka, akhirnya kat situ ada satu keinginan. Bila keinginan ni datang, waktu tu dicampur dengan kehendak nafsu kita yang digagahi ataupun disuburkan dengan sifat kesetanan itu, maka berlakulah satu perkara-perkara yang buruk. Ini benda kita kena faham tu. Sebab tu kepentingan ni kena tutup. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan hal-hal yang demikian. Kenapa berlaku ramai yang membuat satu sifat sikap luar dari batasan? Kerana apa? Kerana ada benda yang tertutup dan terbuka. Baik. Dan kalau disebut berkaitan dengan beza antara aurat lelaki dan perempuan, kalau kita lihat jumhur fuqaha telah menyatakan bahawa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh lelaki ajnabi, melainkan iaitu apa? Muka dan tapak tangan. Itu saja. Itu saja yang disebut oleh jumhur fuqaha. Dan bagi lelaki pula iaitu apa? Ialah daripada paras pusat hingga ke lutut. Jadi sama-samalah kita jaga hal demikian. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tutup dengan rapi, kita tak ambil perkara ini dengan sempurna, maka kita bimbang iaitu apa? Perkara inilah juga yang akan menjurus kepada berlakunya perkara-perkara yang kurang elok. Wallahualam. Kalau kita pergi rumah tadi, siapa Ustaz? Pergi rumah Pak Mat. Pakai pakaian ronggeng ke Ustaz? Itu kadang-kadang kita tahu, biasalah orang duduk kat rumah ni kadang-kadang takkan dia nak pakai baju kot pula Ustaz ya. Betul. Tambah pula kalau kita duduk di kalangan saudara mara. Ya, takkanlah kita nak pakai bertutup likut pula. Tapi kita nak bicarakan selepas ni, kalau saudara mara macam mana kiranya? Boleh ke pakai buka-buka sikit ke ataupun pakai nipis-nipis ke, boleh ke? Baik, kita nak berehat seketika Ustaz. InsyaAllah. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik akhlak kita pada hari ini, tutup dan ataupun balut. Okey. Jadi Ustaz, para penonton kita ada yang dekat rumah tu sedang menyaksikan kita, bukan setakat menyaksikan, ada juga saudara mara. Kadang-kadang ada adik ipar. Ipar maklumlah Ustaz. Hari ini masih bercuti lagi Ustaz. Hari ini hari Isnin. Jadi hari ini dikabarkan ataupun dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita untuk kita bercuti lah hari ni Ustaz. Betul. Jadi mesti ramai saudara mara yang duduk kat rumah, ada ipar, ada menantu dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti ini, tengah berkumpul kat depan TV sekarang ni kan, sahabat kita Nur Dahlia Biru ada satu soalan menarik ni Ustaz. Ya, soalannya, apakah hukum bagi isteri yang memakai pakaian yang nipis, ketat atau jarang dalam rumah yang di rumah yang di bapa mertua? Itu yang ada bapa mertua, itu dia, abang ipar dan juga adik ipar. Dan soalan kedua, bagaimana hukum menutup aurat bagi wanita atau lelaki yang telah berusia emas? Itu dia. Ini pagi-pagi, mesti pagi-pagi type ni Ustaz. Okey, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nur Dahlia Biru nama pun cantik lah, Nur Dahlia Biru. Berkaitan dengan memakai pakaian tipis di hadapan ayah mentua. Wow. Terperanjat ayah mentua. Itu wow tu betul kan? Wow. Terperanjat ayah mentua kan. Abang ipar dan adik ipar. Okey, dengar baik-baik. Okey.
Pertama, perbuatan seseorang itu memakai pakaian tipis dan maknanya disebut sebagai apa? Tipis, ketat dan jarang. Khusus depan bapa mentua ada ditegah, dilarang. Kerana apa? Boleh mengundang fitnah. Sebab itu kena jaga betul-betul. Sebab kadang-kadang saya cari cerita tu orang, makna manusia semua mempunyai nafsu. Sebab itu kalau kita tengok pernah dengar cerita juga berkaitan dengan seorang mahram, rupanya makna bapa mentua ni mengganggu menantu sebagainya. Kalau kita nak salahkan pepayah sebab kadang-kadang dua-dua tak jaga. Okey, sebab itu ditegah dan dilarang. Kita kena ada adab, kena jaga betul-betul. Supaya makna mengelakkan fitnah dan mengundang fitnah. Satu. Dan yang kedua, perbuatan ini juga haram apabila kita lakukan hal demikian, iaitu dengan memakai pakaian tipis, jarang dan ketat itu depan abang ipar dan adik ipar, sebab dia bukan mahram. Itu tentu-tentulah, Ustaz. Tentulah. Itu kena faham. Itu perkara kedua. Dan yang ketiga, sebab itu Islam ni dia amat mementingkan soal adab. Sebab dengan adab lah maka akan memastikan kerukunan rumah tangga dan akan ia terjaga. Sebab itu adab berpakaian tu kena jaga kat rumah. Suruh pun kat rumah kita kan ada anak saudara dan sebagainya, kita kena jaga adab juga. Jangan pula kita tak tuarah pakai, jadi benda-benda tu yang akan mengundang perkara-perkara yang kadang-kadang luar dari batasan akal fikiran kita memikir. Ini benda-benda ni kita kena tahu. Sebab itu jaga. Khususnya ni bila balik ramai-ramai kat rumah dan sebagainya. Kalau kat rumah kita tak kisahlah, tak ada masalah. Mungkin kita dengan suami kita dengan isteri kita. Tapi kalau dekat rumah mentua ni, dekat rumah mak ayah, kita kena jaga. Satu, kalau tak tu pun kadang-kadang pedih mata orang pandang. Tahu tak pedih mata orang pandang? Apa maksud, Ustaz? Maksudnya tengok macam dah tak fikir adab lah dengan orang tua. Patutnya dengan orang tua beradab lah, pakai yang sopan. Kadang-kadang orang lain bercakap, marah pula kita. Padahal benda tu benda yang kita kena jaga. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan warga emas. Hukum menurut Arab, iaitu bagi wanita yang berwarga emas. Wah, berwarga emas makna kalau kita lihat seorang wanita yang telah lanjut usianya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada kita dalam surah An-Nur ayat yang ke-60, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun an yada'na siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mana-mana perempuan, iaitu yang tua, saya tak sebut yang tua, yang remaja lanjut usia, yang telah putus kedatangan haidnya, dia tidak mempunyai harapan untuk berkahwin lagi, maknanya dia tak ada rasa maknanya untuk kahwin, maka dia tidak ada salah baginya untuk menanggalkan pakaian luarnya. Kadang-kadang makcik-makcik ni kalau kita pergi ubah dia, kadang-kadang dia tak pakai tudung, nak ambil tudung pun nak begak payah, yelah dia macam tu je lah. Mana pakaian luar dia bukan terus tak ada pakaian luar saja. Pakaian luar ni kita maklum lah, mungkin tudung lah dan sebagainya. Okey. Dan dengan bukan bertujuan mendadahkan perhiasan dia. Ada makcik ni pula dia kata, okey, aku buka tu memang dah tua, dah tak ada apa, tapi rupanya ada niat lain. Gelang rupanya apa ni dia bukan gelang, rantai sebesar 3 jari. Pasal apa dia buka tu? Sebab nak menunjukkan perhiasan dia, tak boleh lah. Kalau dia buka tu bukan untuk tujuan maknanya mendedahkan perhiasannya, maka mereka itu tidak menjadi satu kesalahan. Okey? Dan disebut dalam ayat ini juga, dan jika mereka tidak menanggalkan pakaian luar itu demi menjaga kehormatannya, itu adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya kalau ibu-ibu yang kadang dah nenek kita dan 80 tahun, ada orang datang sebagainya, kadang-kadang dia pun tak pakai tu, maka waktu tu dimaafkan. Sebab apa? Dia memang dah tak ada apa-apa dah terbaring, dah terlantaran. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak ataupun sebagai cucu, kita ambilkanlah tudung dia untuk tutupkan. Sebab apa? Itulah yang terbaik. Sungguh pun waktu itu kalau kita lihat, dia tidak menjadi satu kesalahan. Membuka aurat itu tudung serta katakan setengah baju setengah lengan. Katakan kalau dekat Kedah kan baju kurung dia setengah lengan kan. Itu tak ada masalah. Okey. Tapi kalau bertujuan tabaruj untuk menggoda dan
tunjukkan perhiasan. Ada juga makcik-makcik dah agak-agak remaja usia ni nak menggoda pula kan. Tentu agak juga tu. Ataupun dia nak tunjukkan perhiasan dia, tabarruj, maka waktu tu diharamkan. Okey. Dan kalau ia terus menutup aurat, itulah yang terbaik. Sebab itu saya pesan sekali lagi, kalau kita ada ibu ke atau nenek yang tua yang ni, jadi kita taruhlah tudung di sebelah dia. Kalau ada orang datang sebagainya, cepat-cepatlah kita pakaikan. Kalau kita tak sempat pakai tudung, kita pakaikan, maknanya kita disebut apa sebagai apa, macam selendang tu, at least boleh dah tutup sebahagian daripada aurat dia, wallahu alam. Sebab kadang nenek kita pun lawa, Ustaz. Itu yang risau tu. Itu dia. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik yang kita nak raikan, iaitu berkaitan dengan adakah terdapat kelonggaran atau rukhsah berkaitan dengan hukum menutup aurat ini. Sekiranya memang ada, apakah antara contoh situasi tersebut? Ada ke, Ustaz? Rukhsah makna terbuka di aurat. Ataupun ada waktu-waktu tertentu yang mungkin ada kelonggaran boleh buka aurat, Ustaz. Ada ke keadaan situasi seperti itu, Ustaz? Ada, sebenarnya ada. Kalau kita bincangkan hal ini, kalau kita lihat Aisyah bab berkaitan dengan buka aurat, contohnya apa? Contohnya orang yang nak bersalin, kan? Boleh tak buka aurat? Boleh. Makna waktu tu memang waktu kena buka aurat kan. Dan waktu tu memang dia nak bersalin, dan waktu tu mungkin kalau kita usahakan doktor perempuan tak apalah, tapi waktu doktor tu lagi lelaki, pada doktor makna kerja dia, maka waktu itu adalah dimaafkan, dan waktu itu ada keharusan baginya kerana apa, dia seorang perawat dan sebagainya. Tu kita kena tahu sebab itu rukhsah ni kita kena tengok apa keperluan sebenarnya, keadaan waktu itu, keadaan waktu itu. Sebab itu katakan terbuka aurat, maka wajib kita yang menutupkan. Kadang-kadang ialah orang tak perasan ataupun orang yang jatuh dan sebagainya, yang kita nak selamatkan tu auratnya dulu. Lepas tu kalau kita satu lagi nak sebut bab bergambar dan sebagainya kan. Jadi ingat, kalau ada gambar-gambar yang terbuka aurat tu, maknanya kita tutupkanlah supaya kita dapat menutupkan aurat dia, menutupkan keaiban dia, wallahu alam. Itu kewajipan kita, Ustaz. Satu kewajipan kita menutup keaiban orang lain. Baik, Ustaz, sahabat kita ada cerita berkaitan dengan wanita yang baru nak berhijrah ni. Sahziatus Siddiq, bagaimana bagi wanita yang baru untuk berhijrah, dari sudut pakaian, apakah keutamaan yang perlu diutamakan? Bagaimana peringkat-peringkat untuk penghijrahan melibatkan pakaian? Apakah secara perlahan-perlahan atau secara drastik? Ini kerana terlalu drastik mengakibatkan tidak mampu istiqamah, namun jika terlalu perlahan pula bimbang ajal menjemput terlebih dahulu. Allahu Akbar. Betul. Okey, baik, salah satu Siddiq. Baik, bab berkaitan dengan bagaimanakah maknanya wanita yang baru berhijrah untuk makna terus beristiqamah, ataupun bagaimanakah cara peringkat-peringkat yang perlu dilakukan supaya dapat kekal dalam berkaitan dengan hijrah tersebut, khususnya dari sudut bab pakaian. Baik, ada 5 perkara yang kita kena tahu. Pertama, ingat kita kena faham dan sedar Islam mewajibkan kita tutup aurat. Makna kita orang Islam, kita kena sedar dan kita faham ada kewajipan kita untuk menutup aurat. Itu taruh satu dekat dalam dada kita. Dalam akal kita dan dada kita kena taruh. Jadi kalau kita nak berhijrah tu, memang bukannya baru nak hijrah, memang patut kau berhijrah pun. Tanamkan semangat tu. Aku tak boleh berganjak dia kerana apa? Ini satu tuntunan daripada Allah dan Rasulnya, yang kita mengikut bab berkaitan dengan agama Islam. Ajaran Islam tu begini, satu. Dan yang kedua, perlu ada dorongan sahabat-sahabat yang baik. Jadi maknanya nak dapat satu perkara yang baik, kita perlu pada sahabat-sahabat yang baik, kan? Jangan pula nanti ada bahasa-bahasa yang kita tak suka dengar. Alah, aku tak pakai tudung pun baik juga. Kau ingat kau pakai tudung tu bagus sangat. Tu ada benda-benda suara-suara yang ni, padahal seolah-olah kita menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu sahabat-sahabat yang baik. Dan jangan pula orang tak pakai tudung kita tak kawan pula. Maknanya kita berkawan juga, dan kita bawa dia seolah-olah sekurang-kurang kita dapat berdakwah, kita dapat merahmati dia supaya dia sama-sama dapat sama-sama, iaitu menutup aurat. Okey, dan yang ketiga, ingat, kena tuntut ilmu, sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Sebab dengan ilmu inilah dia akan memberi kepahaman kepada kita. Bila mana ada ilmu pada kita, maka tindakan kita akan berubah kerana apa? Cara kita berfikir telah berubah. Ini sangat penting. Sebab itu jangan tinggal majlis ilmu. Jadi dengan ilmu tu kita dapat faham berkaitan dengan agama. Dan yang keempat, sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala di atas segala dosa yang telah kita lakukan.
Kita banyak dosa yang telah kita lakukan. Dan akhir yang kelima iaitu apa? Hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah kekalkan hidayah itu kepada kita dan supaya dapatlah kita istiqamah dalam amalan. Sebab itu kita ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu alam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan Ustaz dan kru-kru semua doa biarlah kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Amin. Tapi Silakan Mamu. soalan Mamu pula. Soalan Mamu pakai seluar pendek. Tapi Pak Mentua Mamu pun pakai seluar pendek juga. Tapi seluar tutup takat lutut. Tapi yang nak rukuk meja nampak lutut. Lagu mana yang nak semayang Mamu nak sah kah tak sah kah. Lagi satu, Mamu pun pakaian Mamu elok lah. Tapi aurat nampak lah. Baju dalam-dalam badan Mamu semua nampak. Tapi lagu mana yang kata nak tutup aurat ni? Lagu mana yang betul yang nak tutup aurat? Mamu duk semayang. Tak boleh nak semayang pasal nampak lutut. Tapi mau tutup sampai lutut. Tapi duk nampak lutut. Lagu mana keadaan Mamu ni duk semayang, duk buat ni semua. Adakah sah tak sah Mamunya duk buat amal berat ni? Yang tu soalan Mamu. Kadang-kadang anak Mamu pun buat lagu tu juga. Okey Mamu. Dia tengok Mamu, dia pun pakai baju tutup aurat. Tapi nampak aurat. Oh. Lagu mana pula lagu tu pula? Okey, terima kasih Mamu. Baik, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ustaz. Tadi Mamu ada sebut tentang pakai seluar pendek tapi tak kat lutut. Kemudian pakai baju jarang. Kita jawab selepas ini Ustaz. Baik, Para baik, penonton, insyaAllah. jangan ke mana-mana. Tutup aurat tu walaupun duduk depan TV. Kita kembali selepas ini. Tajulah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Mungkin ada yang baru buka TV, yang baru menonton kita pada hari ini. Topik kita menarik hari ini dalam bab akhlak, iaitu berkaitan dengan tutup ataupun balut. Cuba tengok baju yang anda sedang pakai hari ini kan. Adakah pakaian anda menutup aurat ataupun membalut aurat? Baik. Tadi Mamu ada tanya satu soalan Ustaz. Ya. Dia kata mungkin dia ceritakan orang lain punya cerita, tapi dia kata diri dia kan. Ya. Okey. Ada orang ni dia pakai seluar jenis seluar 3 suku Ustaz. Bukan tak ada 3 suku Ustaz. Dia pakai seluar 3 suku. Dan juga dia pakai baju elok. Okey. Tapi jarang. Dia nak solat. Adakah solat dia sah? Dia pakai macam tu Ustaz. Baik. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Mamu dia Mamu. Tadi awak cakap 3 suku tu ada. Telur 3 suku pun ada tau. Telur 3 suku ada. Itu belum sarapan ni. Itu kejap lagi. Kita kejap lagi insya-Allah. Okey. Baik, Mamu yang dirahmati Allah sekalian. Bab berkaitan dengan seluar 3 suku, dan kita kena faham jumhur fuqaha menyebut bab berkaitan dengan aurat lelaki itu daripada pusat hingga lutut. Kalau kita pakai seluar dekat sini bawah lutut sikit, sebenarnya kita tutup aurat dah. Kalau kita nak solat pun makna sah solat tersebut. Sebab apa? Sebab memang salah satu syarat untuk sah solat itu menutup aurat. Tak ada masalah. Cuma kita kena faham bila mana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khuzzinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadah atau untuk mengerjakan solat. Itu Allah pesan. Maknanya sungguh pun sah amalan kita sebab kita tutup aurat. Tetapi Allah sebut hendaklah engkau berhias. Kerana apa? Engkau nak bersolat, sebab kita nak sujud kepada Allah. Sebab itu dalam ayat ini ada 3 perkara yang kita kena jaga, Mamu. Pertama, bersihkan diri daripada segala kekotoran. Yang dikatakan maknanya kena berhias tu, bersihkan diri kita daripada segala kekotoran. Satu. Yang kedua, pakaian bersih lagi sopan. Sopanlah sikit maknanya. Kalau orang dulu, kalau kita tengok dulu kan, orang dulu saya pernah tengok dia kalau solat lelaki dia tak pakai baju. Tapi kainnya tu ditaruh sampai ke dada. Tapi songkok mesti pakai. Kan, betul tak orang dulu kan? Dia kata baju tak pakai tak apa, yang penting songkok kena pakai. Okey. Maknanya yang dikatakan bersih lagi sopan tu makna sempurna pakaian tu.
tutup, pakai indah-indah. Kita pergi majlis kahwin pun kita pakai smart-smart, kita pergi jumpa kawan pun pakai smart-smart. Ini apatah lagi kita nak sujud kepada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga iaitu apa, ingat yang dikatakan berhias ke masjid tu dengan memakai bau-bauan yang harum. Mana kita nak solat tu pakailah bau-bauan yang harum, kerana itu adalah daripada salah satu kesempurnaan daripada solat. Baju bersih, pakai yang sopan dan dengan bau-bau yang wangi, maka insya-Allah akan mengundang khusyuk dalam solat kita. Oleh sebab itu, mamu nak pakai pakaian, nak solat, mana carilah pakaian-pakaian yang baik, ya, yang supaya kita latih anak-anak ni nak solat pakai pakaian baik. Kalau tak, nanti tak terlatih sama sekarang. Kalau tak percaya, kalau kita tengok sekarang ni, kalau pergi sembahyang Jumaat, apa pakaian yang budak-budak pakai? Baru ni sembahyang Jumaat dekat depan saya ada satu budak pakai Iron Maiden, bab tengkorak, terperanjat aku tu. Kita sembahyang siap baca lah Iron Maiden. Wow, kan tak? Itu satu hal. Kadang-kadang kita tengok dia pakai baju yang senteng pula tu. Bila dia rukuk dan sujud, bila duduk antara dua sujud, nampak pula belang-belang tu kan. Apa boxer belang. Ini saya sebut lah. Jadi kita sebagai mak dan ayah, kita disiplinkan anak-anak ni nak pergi masjid, pakailah pakaian cantik-cantik seperti mana kita dahulu. Saya ingat lagi kalau kami di Johor dulu, kalau nak solat hari Jumaat saja, maka waktu tu kita pakai baju, kita tak pakai baju Melayu, kita pakai juga baju kurung. Kalau kita baju kurung tu orang perempuan kan? Yeah. Tapi kat tempat kami kalau baju kurung tu pun dikata baju untuk lelaki lah. Jadi pakaian tu cantik-cantik, dia bersedia daripada awal. Pukul 11 kita dah pergi dah. Itu dia. Jadi kena faham etika, sebab ini etika, sebab Allah sebut iaitu huzinatukum inda kulli masjid, ambillah dan pakailah pakaian cantik dan sempurna apabila engkau nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita nak menghadap Allah, bukan nak jumpa member. Ya, betul. Okey, baik, kita ada sahabat kita talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Saya Umar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Alhamdulillah, rindunya saya dekat Tuan Haji Omar. Ya. Sehat ya, rindu saya dekat Tuan Haji Omar ni. Alhamdulillah. Kabari waras Waras lujeng, alhamdulillah. Wes mangan Ustaz ya? Ya? Wes mangan. Alhamdulillah urung. Alhamdulillah. Lepas jadi insya-Allah saya dak idam Ustaz sihat ya. Amin amin. Alhamdulillah, silakan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni nak ke masjid, contoh saya sendirilah, tak kata korang lah Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni nak ke masjid, ada apa-apa hal pun kadang-kadang pakai tu Ustaz. Pakaian nak ke masjid tu. Kadang-kadang kita tengok menakutkan Ustaz. Macam-macam dekat lutut terkoyak, dekat belakang tulis macam-macam. Sebab kata Ustaz tadi ada gambar harimau, ada gambar tak hafal-hafal gambar lagi, tulis tak hafal-hafal gambar lagi. Ya, betul. Soalan saya Ustaz, apakah ada etika ataupun garis panduan atau guideline ni? Orang kampung saya sebut guideline Ustaz. Adakah garis panduan yang ditentukan sekiranya kita nak berpakaian untuk ke masjid ni Ustaz? Bukan untuk solat saja, yang lain-lain aktiviti dan sebagainya Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garis panduan Ustaz, nak pakai macam mana nak pergi ke masjid ni? Baik. Ini Tuan Haji Umar, alhamdulillah syukur lama kita tak bersua tu. Okey. Baik, berkaitan dengan etika berpakaian lelaki ni, saya sebut 8 perkara lah yang kita kena jaga, bukan hanya dalam untuk kita pergi bersolat, tapi di luar solat juga kita kena jaga. Baik, ada 8 perkara. Pertama, hendaklah kita tutup kawasan aurat kita. Itu pertama. Itu etika yang pertama lah. Sebab apa? Kadang-kadang ada juga orang solat, tapi bila sujud dah rukuk, lepas tu dia duduk antara sujud, baju dia terselak dan seluar ni jatuh, jenis low waist lah. Maknanya yang bawah tu sampai kadang-kadang nampak alo di pinggiran tu pun tak boleh belah juga tu. Tak boleh belah tu. Jadi kena jaga satu. Yang kedua, tidak jarang hingga menampakkan kulit tubuh, khususnya kawasan aurat. Orang lelaki pun kadang-kadang nak pakai yang jenis macam tu juga kan. Jadi kena jagalah hadap tersebut. Okey. Dan yang ketiga, tidak sendat hingga menampakkan bentuk aurat badan, kawasan pakai sempit-sempit macam tu dah lah sadar kan. Makna macam tak sadar diri pula dia. Kita tengok tu tak tu arah lah jadi dia. Jadi kena jaga baik-baik Okey. Dan yang keempat iaitu apa? Tidak menyerupai pakaian berkaitan dengan pakaian perempuan kan. Dah tak ada beza dah baju lelaki-lelaki perempuan unisex pakai apa unisex, maknanya semua dah boleh pakai. Jaga baik-baik pasal perempuan ada pakaian khusus, lelaki ada pakaian khusus. Jangan nak gada-gada kita nak pakai pakaian perempuan, jangan nak gada-gada kita nak pakai perempuan nak pakai lelaki, haram hukum dia. Okey, tidak berlebihan atau menzahirkan kesombongan. Jadi ada juga orang pergi masjid kan.
Orang pakai jubah, dia pakai jubah. Tapi satu je, ini saya beli kat Mekah. Nama pun Haramain tahu. Kan? Habis awak punya, saya tengok tu macam haram jadah awak punya kan. Dia boleh kata orang pula. Ini contoh-contoh Ini biasa lawak dan gurauan di masjid. Tapi kadang-kadang pun gurauan tu melampaui batas. Okey, kena jaga Dan begitu juga bukan pakaian syuhrah. Syuhrah ni kita kena faham tau. Kalau bab syuhrah ni kalau kita bincang, ada orang pakai untuk menunjukkan satu kesombongan, kehebatan. Dia rasa dia hebat, mesti pakai kan, supaya nampak hebat. Tapi pada sama juga ada orang yang pakai buruk-buruk tu untuk nampakkan diri dia zuhud. Itu masalah juga. Dia sebenarnya dia mampu pakai pakaian yang baik, tapi tak nak. Sebab apa? Takut nanti orang kata dia tak apalah, kita uluk-uluk macam kita zuhud tak boleh, haram hukum dia. Maknanya nanti kalau kita baca bab syuhrah, nanti kalau kita bincang, mereka tu akan dimasukkan ke neraka dengan baju-baju tu sekali. Okey. Dan yang ketujuh, bukan diperbuat dengan material yang diharamkan. Orang lelaki tak boleh pakai sutera. Sutera tu kita kena faham. Maknanya memang diharamkan. Jadi selalu kadang-kadang ada tie kita daripada sutera, kadang-kadang ada baju-baju kadang-kadang buatan di luar negara tu sutera memang halus, maka kita boleh pakai. Dan ingat, yang ke-8, kat mana juga kita berada, nak solat, nak pergi masjid atau luar daripada masjid, maka tidaklah pakaian itu menyerupai orang kafir atau golongan orang-orang yang fasik. Seperti saya sebutlah, dulu ada black metal, pakai black metal lah, itulah ini, macam-macam yang melambangkan satu pakaian golongan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembalikan pakaian kesempurnaan kita supaya kita dapat sempurna dalam pakaian, dan pakaian itulah insya-Allah menjadikan pakaian kita bertambah bertakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Baik Ustaz. Satu benda yang Ustaz sebut tadi, dia tak ketat dan sendat Ustaz. Dah lah ketat, sendat pula tu. Sebab tu kalau macam cuti-cuti ni, biasa kalau kita tengok dekat jalan raya Ustaz, penuh orang main basikal. Betul. Kenapa pula ramai pula orang nak basikal Ustaz? Sebab dia kata sambil-sambil boleh melihat keindahan alam sekitar, dapat melihat keindahan ciptaan makhluk Allah, dia kata. Ya, betul. Boleh macam tu pula Ustaz. Jadi maknanya sebab kadang-kadang orang ni dia pakai dalam keadaan yang ketat. Jadi sahabat kita ni ada satu soalan menarik ni Ustaz. Faizal bin Ahmad, betul ke Ustaz, seperti saya dengar semua lekuk tubuh wanita adalah aurat walaupun ditutup kecuali dua tempat sahaja, iaitu bahu dan kepala. Yang kedua, bagaimana dengan pakaian renang muslimah yang banyak dijual? Adakah mengikut hukum syarak dan boleh digunakan di tempat terbuka? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan sangat baik, sebab berkaitan dengan tutup dan balut ini memang merangkumi. Apabila kita lihat sebahagian wanita maka memakai pakaian yang ketat dan nampak lekuk-lekuk tubuh tu. Wow. Kita pakai wow je. Okey, baik. Bila sebut berkaitan dengan lekuk-lekuk wanita, tubuh wanita ni yang dikatakan hanya bahu dengan kepala ke saja, maka Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kullil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu dan perempuan-perempuan orang yang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maknanya dalam ayat ni Allah perintahkan kita labuhkan. Kenapa perintahkan labuhkan tu? Untuk menutup, iaitu apa? Sebahagian daripada anggota badan wanita yang kita tak perlu untuk melihat. Yang melihat tu hanya ada orang yang berhak untuk melihat. Okey? Dan apakah yang dikatakan jilbab? Jilbab ni kalau kita lihat, iaitu pakaian luar wanita. Kita jarang pakai luar wanita, kita hanya pakai tudung yang labuh. Tapi kalau kita tengok jilbab ni sebut, kalau kita pergi Mekah, cuba Mekah kan, kita tengok kan ada orang-orang Iran ke, orang-orang Arab kan, dia ada pakai satu selendang yang besar tu yang tutup tu. Itu dia panggil jilbab. Maknanya kenapa dia tutup tu? Supaya dia menutup daripada bentuk badannya, daripada diperhatikan oleh orang lain. Itu bagus. Itu memang perintah daripada Allah SWT. Sebab tu ingat, orang perempuan dia tidak boleh pakai pakaian ketat yang disebut, nanti kita sebut tabarush. Nanti kalau kita berkata bincang dia masuk tabarush, kita sebut salah satu tabarush itu iaitu apa? Dia pakai benda yang ketat, sempit, jarang dan sebagainya untuk menarik perhatian orang dan untuk maknanya
menjadikan manusia tertarik dengan dia, waktu itu disebut sebagai perkara yang haram. Yang boleh tadi kita dah tengok jumhur ulama sebut apa? Seluruh tubuhnya itu aurat melainkan muka dan tapak tangan. Okey? Baik. Habis Dan begitu juga bab berkaitan dengan baju renang. Ini memang betul. Kita simpan Ustaz. Baju renang Okey. Ustaz minat berenang Ustaz? Saya memanglah pandai berenang. Saya orang kampung. Depan rumah saya sungai. Kalau saya tak pakai berenang kan. Banyak berenang dekat sungai depan rumah. Jangan. Tapi waktu tu tak ada. Tak, hidup kampung lah katakan. Hidup kampung. Tapi waktu tu tak ada lagi Kak Jah berenang pakai swimming trunk. Tak ada. Tak ada waktu tu. Baik Ustaz, kita dah berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. InsyaAllah. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Dan ibu-ibu kita Ustaz daripada tadi start kan sampai sekarang dia tak buka lagi lekong Ustaz. Dia betul-betul dia tutup aurat elok-elok. Baik Ustaz, tadi Ustaz cerita Ustaz pun jago renang kampung dulu. Ya, memang. Di mana kampung Ustaz tu? Saya di Batu Pak Segarang, Kampung Baru. Kan dekat tempat kami tu ada sungai. Okey. Jadi berenang. Itu untuk khusus orang lelaki, orang perempuan tak ada. Tapi waktu tu tak pakai tak ada swimming trunk lagi Ustaz pakai renang tak ada Dia tidak ada apa satu etika untuk berenang di kampung. Pakailah apa-apa saja yang selesa yang boleh kamu berenang di sana. Tapi tahu-tahu pandai berenang. Ya, betul. Tiba-tiba Tapi je. masalahnya Ustaz, ni sahabat kita tadi ada soalan kedua yang kita belum raikan lagi, iaitu berkaitan dengan pakaian renang muslimah yang banyak dijual, adakah mengikut hukum syarak dan boleh digunakan di tempat terbuka? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benda yang sangat baik Berenang, bergusti, main bola, semua sukan-sukan tersebut pada saya disebut satu perkara yang baik, dan sebenarnya Islam tidak pernah melarang untuk kita bersukan, untuk kita beriadah. Malahan Islam menggalakkan kita supaya kita aktif dalam sukan. Sebab itu yang paling penting bagaimana kita boleh penuhi bab berkaitan dengan patuh syarak dalam bersukan. Dan kalau kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi menyebut dalam hadis ini, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minin dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu adalah lebih baik lagi dicintai oleh Allah Taala daripada mukmin yang lemah. Ini Nabi sebut, maknanya sebab tu Nabi suruh kita aktif, jadi orang yang bergerak pantas dan jadi orang yang sihat, cergas dan sebagainya. Baik. Salah satu tu bab berkaitan dengan renang. Dan sebenarnya berenang ni kalau kita tengok dulu memang tak adalah, memang dia pakai swimming trunk tu. Kalau kita tengok, kalau lelaki tu tinggal kuntut tu je lah, seluar kuntut tu saja. Kalau perempuan pun tinggal tu je lah, yang kuntut-kuntut tu saja. Tapi waktu tu apabila Islam berkembang dengan baik dan kita tengok mula mereka fashion baju renang ni, maka mula mana dia membangunkan satu pakaian muslimah dalam untuk renang. Baik, kalau kita tengok memang ada banyak di pasaran bab berkaitan dengan patuh syarak, maka mereka sebenarnya dah buatlah yang terbaik. Pada saya dah buat yang terbaik. Dan kena ingat orang perempuan yang berenang macam mana pun, kalau saya lihat dia pakai baju, bila kena air tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi fit, dia akan jadi nampak lekuk-lekuk yang tak sepatut kita lihat bagi orang lelaki ajnabi. Okey. Kita ni sebagai orang perempuan kena pilihlah waktu. Kalau nak berenang boleh pilih waktu. Contohnya dekat sekolah saya, dekat tu ada MPSJ punya Majlis Bandaran Suruhanjaya dekat 3K tau. Di situ ada kolam renang. Dan bagus di situ apa? Dia pada setiap hari Rabu dia buka untuk orang perempuan saja. Iaitu hari Rabu pukul 4 hingga sampai pukul 10 malam. Jadi maknanya dibuka untuk khas untuk wanita. Dan waktu tu saya tengok ramai wanita-wanita ni yang datang dan mereka memang pakai pakaian renang yang patuh syarak. Dan waktu tu tak boleh, orang lelaki tak masuk. Dan maknanya kita tengok yang bahagian penyelamat pun maknanya wanita juga. Khusus tu. Jadi kalau nak pakai, dah ada pakaian renang. Betul dah ada pakaian renang. Sama ada kita nak gunakan tu mana di luar, boleh kita gunakan di luar, tapi carilah tempat yang ada khusus untuk wanita. Di luar juga kan, khusus untuk wanita. Jadi kita lah yang kena cari, kita yang kena pilih
kita kena tepuk dada, tanya iman kita, ke mana kita nak berenang dan macam mana kita nak gunakan pakaian tersebut supaya tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Jadi saya syorkan di sini iaitu apa? Cari pakaian renang untuk diri kita, anak-anak kita dan sebagainya, dan cari tempat yang ada khusus yang ni orang perempuan saja. Jadi itu lagi selamat dan insya-Allah tidak ada timbul hal berkaitan dengan tegahan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pakaian yang sesuai, waktu yang sesuai, betul, tempat yang sesuai. Cantik, Ustaz. Jadi tadi sekali lagi Ustaz kita nak highlight di USJ di Subang, di Majlis Bandaran Subang Jaya. Hari Rabu pukul 4 petang hingga pukul 10 malam. Itu muslimah saja. Untuk muslimah saja. Boleh datang beramai-ramai berenang. Jadi suami tunggu kat luar jelah. Tunggu kat luar lah. Kat luar apa ada kafe, ada warung. Kita tunggu je lah orang kita mandi. Cantik, jadi kepada anda semua yang mungkin minat renang, waktu itu waktu yang sesuai lah. Baik, kita ada satu soalan sahabat kita di Facebook yang cukup menarik ni, Mak Eton ni. Soalannya, bagaimana dengan wanita berbadan besar? Apa pun pakaiannya tetap nampak bentuk pada tubuh. Dan yang kedua, adakah seluar ataupun stokin lengan boleh sama dengan warna kulit? Menarik, Ustaz. Betul. Ini bukan berbadan besar. Maknanya badan yang kurang kurus, Mak Itun. Badan besar terasa, Mak Itun. Kita terasa. Baik, kalau kita lihat berkaitan dengan salah satu etika berpakaian orang perempuan, iaitu apa? Dia tak bolehlah nampak jarang nipis atau nampak kulit badan satu. Dan kalau kita tengok, tak boleh dia nampak tubuh badan, bentuk tubuh. Tapi bagaimana kalau yang besar ni? Betul juga. Takkan nak pakai gebar pula? Tu tak gebar. Gebar lah gebar tak. Kita pakailah yang mana kita tahu benda itu boleh menutup aurat kita, dan pandangan, dan bila mana kita pakai, dia tidak menjadi satu pemerhatian untuk orang lain memerhati kita. Jadi kita yang kena jagalah, kita kena tahu. Mungkin badan kita besar, lepas tu kita pakailah yang macam Arab pakai tu disebut apa, jalabiah tu kan, maknanya yang satu apa, baju yang besar untuk tutup supaya apa, tidak timbul fitnah dan sebagainya. Berkaitan dengan warna stokin dan sebagainya, ikut warna kaki, ikut warna kulit kita, tak ada masalah, tak menjadi satu masalah pun. Apa juga color kita boleh pakai, yang penting tutup aurat. Itu yang asas, itu aurat. Nak pakai color biru ke, hijau ke, kuning oranye dan sebagainya boleh, tapi jangan sampai pakaian itu menarik perhatian pula. Kan? Menarik perhatian pula. Pakai kuning oranye. Bukan ni. Kuning oranye. Jadi kita tengok, alamak, lain macam tu kan. Ini stok baru ke apa? Jangan. Jadi maknanya pakai pakaian yang warna yang baik. Dan sebab itu kalau kita lihat, Islam galakkan orang perempuan ni pakai baju yang hitam supaya dia maknanya nampak biasa-biasa je. Boleh berhias, cantik, hebat, depan apa? Depan orang yang hak, suami, keluarga dan sebagainya. Bolehlah. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Ni sahabat kita, Mas Niza. Bagaimana mahu menjawab pertanyaan non-Muslim mengenai aurat wanita, kerana pendapat mereka wanita tidak salah mempamerkan kecantikan yang dianugerahkan Tuhan untuk apa dibalut dengan kain. Okey, silakan Ustaz. Maksud menjawab pertanyaan orang Muslim bagi aurat wanita. Sebab kan kecantikan wanita ni kan anugerah pada Allah. Betul. Baik, berkaitan dengan aurat seorang muslimah dengan wanita yang bukan non-Muslim ni, kita kena faham. Sebab tu jumhur ulama menyebut berkaitan dengan aurat dia itu, kalau kita lihat wanita asasnya ialah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, melainkan iaitu muka dan tapak tangan. Tapi apabila dia bersama-sama dia, contohnya dia seorang pelajar duduk satu kolej dengan katakan yang bukan non-Muslim, macam mana aurat dia kan antara dia. Waktu tu kalau kita lihat sebagai ulama menyebut bahawa sesungguhnya aurat antara dia dengan orang yang non-Muslim itu iaitu apa, seperti mana dia berada dekat rumah dan kerja rumah. Apa yang dia kena rumah, maknanya dia bolehlah buka tudung dia dengan dengan tangan dan kaki, makna sekadar itu saja, tak boleh lebih-lebih. Sebab apa? Takut nanti ada juga timbul fitnah. Oleh sebab itu boleh, iaitu apa, kalau kita tengok tangan sampai ke sini, kaki sampai ke buku lali, maknanya mungkin rambut boleh buka sampai ke leher dan sebagainya. Begitu sajalah. Itu yang perlu dipatuhi dan perlu kita kena jaga. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada soalan bersama dengan Syahira Dia Muhammad.
Bagaimana etika berpakaian yang sepatutnya bagi wanita terutama dalam industri penerbangan? Ini pramugari ni Ustaz. Ya, betul. Silakan. Baik, kalau kita lihat berkaitan dengan industri penerbangan ni, pertama dia tertakluk kepada hukum syarikat lah. Etika syarikat tu ada. Kadang-kadang syarikat penerbangan dia ada pakaian khusus begini. Okey, ada kalau kita tengok juga lain-lain yang airline pun ada yang pakai begini dan begitu, dan ada yang pakai tudung, dan ada pakai topi dan sebagainya kan. Topi. Okey, itu tertakluk kepada etika penerbangan. Bagaimanakah sikap kita? Ini kita kena tengok sikap kita. Pertama, kita kena tahu di mana kita berada, kita tertakluk dengan hukum Allah. Ini kena faham kat mana juga kita berada, kita tertakluk pada hukum Allah SWT. Satu. Dan yang kedua, kita ada kuasa untuk memilih. Okey. Sebab ada syarikat penerbangan yang membenarkan tutup aurat. Katakan penerbangan A, syarikat penerbangan ni tidak benarkan tutup aurat. Inilah pakaian dia. Kalau kau nak tapi tak boleh fly, kau duduk dekat ground. Maka waktu tu dah pilihan tak? Boleh, kalau nak kerja juga, duduk dekat ground. Ataupun ada airline lain, maknanya syarikat penerbangan yang lain yang membenarkan tutup aurat. Contohnya kalau kita tengok Saudi Airline dan sebagainya, kalau kita tengok memang tutup ya, pada saya pun okey, alhamdulillah. Maka kalau boleh berpindah tu, berpindahlah. Masa kita nak kerja tu kan, maknanya cari, kita ada kuasa untuk milih. Dan yang ketiga, kita kena tahu makna kalau kita masih bekerja situ, maka waktu tu kita kena usaha cari kerja lain. Kena niat. Yalah, nak buat macam mana, takkan nak berhenti kerja dengan tanggungan kita banyak macam mana. Waktu tu kita kena niat nak mencari kerja lain dan usaha untuk mencari kerja lain supaya dengan kerja lain tu kita dapat menutup aurat kita. Okey? Dan yang keempat, kena sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Memang kita dah langgarlah peraturan Allah Ta'ala. Kita kena akui. Jangan kita tak akui. Kita ni kalau salah, kita ngaku salah. Sebab Allah Ta'ala tu amat pengampun. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang akhir iaitu apa? Sentiasalah berdoa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah akan memberi jalan petunjuk yang baik untuk digantikan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang lebih baik. Kerana apa? Tentu Allah tidak sisihkan kita sebab kita minta kepada Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Dan dalam hal berkaitan rezeki, yang paling kita nak cari iaitu apa? Rezeki yang ada keberkatan. Betul. Jangan nanti kalau kita kejar benda yang tak ada keberkatan, kita dapat berapa banyak pun sebenarnya banyak itu tidak cukup bagi kita. Banyak itu akan menyusahkan kita. Banyak itulah dia akan menjadikan kita orang yang jauh daripada Allah SWT. Sebab itu minta kepada Allah Ta'ala, biarlah Allah beri kita banyak jadi orang yang bersyukur. Biarlah Allah beri kita banyak jadi kita orang yang penyantun. Dan biarlah Allah bagi kita banyak, akhirnya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Okey, sebab tu orang suka naik flight, Ustaz. Sebab pramugari ni saya cantik. Ya. Selain pada naik flight, Ustaz, orang suka pergi hospital. Sebab nurse pun cantik juga. Jadi kita nak tanya kepada Al-Ustaz macam mana etika pemakaian di hospital. Jadi mungkin nurse ke ataupun pesakitnya ke kena tutup aurat dan sebagainya. Silakan, Ustaz. Awak punya pertanyaan boleh tahan jugalah. Baik. Orang naik kata bang ni betul lah. Apa tu nama, sebab apa dia nak tengok pramugari lawa Ustaz. Patutlah pramugari tu bila kita nak turun dia kata, okey nanti kita jumpa lagi. Patut saya tanya, bila nak jumpa tu? Tanya balik. Tanya balik. Habis dia tanya, jumpa lagi. Kita tanya lah bila nak jumpa kan. Aduh, itu gurauan pagi-pagi pakcik. Sebab apa kita ni sekarang ni tengah lapar sebenarnya. Okey. Baik, pakaian menziarahi orang sakit. Okey, ada 3 perkara je kita kena jaga. Pertama iaitu apa? Bila kita menziarahi orang sakit, tak kiralah ke hospital ke dekat rumah ke orang tu berada, pertama hendaklah baju itu bersih. Sebab pakaian yang kotor sebenarnya boleh mudah untuk dijangkiti oleh kuman. Kita kena pakai sebelum nak ziarah orang sakit ni, kena pastikan bersih, suci, betul-betul. Sebab apa? Kita takut pakaian kita tu nanti bawa virus dan sebagainya. Itu kita kena tahu. Yang kedua apa? Tutup aurat. Adab sikit lah, kena jagalah tutup aurat, kan? Baik lelaki, baik perempuan. Dan yang ketiga, ingat, pakaian itu selesa dan sopan, tidak menjolok mata. Kan? Faham tak maksud dia? Kerana apa? Kerana bila kita ziarah orang sakit, ada satu sunnah yang paling bagus. Ini saya nak sebut. Kita ziarah orang sakit, kita minta orang sakit doakan kita. Dan kita mendoakan orang sakit. InsyaAllah orang sakit mendoakan kita, kita akan dapat kebaikan. Dan kita mendoakan orang sakit, insyaAllah Allah akan beri kesembuhan kepadanya.
Jaga etika berpakaian, insya-Allah sopan, baik, tutup aurat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton silakan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton kita yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik akhlak. Dia kalau akhlak ni Ustaz, penonton mesti ramai. Dekat Facebook je dah 1000 lebih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton kita di Facebook. Mungkin ada yang tengah bercuti ni Ustaz kan? Ya, pergi ke sana ke sini, tapi dia punya Facebook dia on Ustaz, live. Alhamdulillah. Dan juga ada yang sedang kemar-kemar rumah dan sebagainya, duduk tenang-tenang hari ni sambil tengok Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan topik akhlak berkaitan dengan apa Ustaz? Tutup ataupun balut. Tutup ataupun balut. Jadi sahabat kita di Facebook ni, Nur Asyikin nak tanya soalan. Ada setengah tempat kerja ya tidak benarkan pekerjanya memakai baju lengan panjang di tempat kerja, dan ada juga yang tidak benarkan memakai tudung di tempat kerja bagi pekerja wanita. Soalan saya, adakah perlu mengikut syarat yang ditentukan syarikat tersebut? Baik. Kalau saya tengok soalan Asyikin ni, saya ada beberapa perkara yang saya kena sebut. Pertama, Asyikin, kalau syarikat tidak membenarkan pakaian baju berkaitan dengan menutup aurat, yang pertama saya nak sebut, ingat, kita seorang Islam, seorang Muslim, seorang Muslimah, maka menutup aurat itu adalah wajib. Ingat baik, itu je asas kita. Kat mana juga kita pergi, kat mana juga kita kerja, kat mana juga kita berada, menutup aurat itu adalah satu kewajipan. Seorang pekerja Muslim tidak boleh menuruti arahan majikan yang bercanggah dengan suruhan agama kita yang suci dan murni ini, kerana suruhan agama itu perlu diutamakan. Sebab kita orang hidup dalam beragama. Faham Kita hidup agama, kita kena dulukan agama. Satu. Dan yang kedua, ingat, kalau hal demikian berlaku, maka carilah tawaran yang lain yang lebih baik. Yang dikatakan yang lebih baik itu iaitu apa? Yang boleh kita tutup aurat kita, sebab pekerjaan itu mengundang rezeki. Bila mengundang rezeki, dapatlah mudah-mudahan dengan penutupan aurat itu dapat rezeki yang apa? Rezeki yang halal, lagi baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dengan keberkatan rezeki itu, dia akan menambahkan kita jadi orang yang bertakwa. Itu perkara yang kedua. Carilah kerja lain dan insya-Allah akan dapat yang baik. Allah akan bantu. Dan yang ketiga, percayalah ya. Percayalah kepada Allah, kerana dia akan menyediakan jalan keluar ya daripada kesusahan untuk meraihkan rezeki, untuk kita dapat tutup aurat kita. Dan jangan kita bergantung kepada dunia dan manusia, bergantunglah kepada Allah, sebab Allahus Samad, Allah itu tempat kita bergantung. InsyaAllah biiznillah Allah akan bantu. Kena yakinlah. Sebab apa? Kita memperjuangkan ini hukum dari Allah Ta'ala. Dan yang keempat, peringatan kepada majikan-majikan. Ini saya sebut majikan-majikan. Saya majikan, Dai Aiman majikan, terutama yang beragama Islam, kena peka berkenaan perkara-perkara yang menjadi sensitiviti umat Islam, termasuk aspek pemakaian pekerja Muslim yang mesti menutup aurat dan tidak membuat arahan yang membelakangkan syariat Nabi kita Muhammad SAW, seperti meninggalkan tudung berpakaian ketat ketika waktu bekerja. Ingat peringatan saya nak bagi kepada apa? Kepada majikan-majikan. Ini tanggungjawab majikan ke Ustaz? Ya, betul. Tanggungjawab majikan, bukan suka-suka. Kau jangan suka-suka bagi undang-undang yang kau buat dengan undang-undang Allah, ketetapan Allah Ta'ala. Undang-undang Allah Ta'ala tu lagi maknanya kita kena kedepankan, kita kena dahulukan. Oleh sebab itu saya nak seru mudah-mudahan kita yang memberi kerja
kepada pekerja kita untuk meraih rezeki. Mudah-mudahan dengan rezeki tersebutlah dia dapat rezeki yang halal lagi baik dan diberkati, dan mudah-mudahan dengan keberkatan tersebut datang keberkatan itu kepada kita, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan bisnes kita itu akan jadi lebih berkembang lebar dan bertambah baik, insya-Allah. Itu dia. Maknanya kita kadang setengah syarikat ni dah letak dah etika pemakaian. Kena pakai baju batik hari apa Ustaz? Hari Khamis. Hari Khamis. Kena pakai baju Melayu. Betul. Hari Jumaat dan sebagainya Ustaz. Tapi itulah pakai baju batik kadang kita tengok pun sampai terbatuk Ustaz. Masya-Allah. Itu pakai baju batik tapi balut, bukan je tutup kan. Okey Ustaz. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada majikan, ya, betul, untuk memastikan orang kata pekerja-pekerjanya menutup aurat, bukan membalut aurat. Baik, para penonton sekalian, sahabat kita Jai di Facebook, adakah baju Melayu ataupun jubah lelaki yang mengikut trend zaman ini yang ketat, body fit dan senting dibenarkan di dalam Islam? Tadi kita cerita perempuan Ustaz, ni lelaki boleh fit ke Ustaz? Dia ada fu lah. Wow, dia fu. Okey, baik. Sebenarnya Jai, berkaitan dengan baju berikut trend zaman sekarang, sebenarnya Islam ni dia tidak halang pun berfashion, tak menghalang pun berfashion. Kerana Islam sendiri menggalakkan umatnya berketerampilan dengan keterampilan yang baik, elok dan seterusnya, menzahirkan kepribadian yang baik dan terhormat serta sempurna. Itu asal Islam. Oleh sebab itu kalau kita lihat, makna ada berfashion, berkaitan Islam ni terserah pada kita, tapi jangan sampai kita melampaui batas. Contohnya apa? Contohnya kita berpakaian, ada jenis-jenis baju sekarang, baju Melayu ke jubah apa yang fit dan sebagainya, hingga menampakkan iaitu apa, ketak-ketak badan yang untuk dengan tujuan mempamerkan kepada orang lain, akhirnya menjadi satu fitnah dan jadi satu bualan dan jadi satu pandangan, apa maksudnya? Maknanya tarik perhatian. Menarik perhatian. Islam meregah hal demikian. Bukan hanya perempuan tau, lelaki pun sama tau. Kan? Ingat lelaki tak dipandang. Lelaki lah banyak dipandang. Kan? Oleh sebab itu kena jaga baik-baik. Jangan sampai pakaian tu jadi fitnah. Biarlah badan kita sasa, orang ada six pack, kita ada one pack pun tak apa. Tapi kita menutup apa yang kita ada. Sebab apa? Sebab itu arahan daripada Allah, dan kat situlah kita kedudukan peradaban. InsyaAllah bila kita beradab dan berpakaian, pakaian itu jadi sempurna bagi kita. Kadang-kadang kita perasan dia, pada orang tengok Allah nak muntah, aku tengok ada orang cakap macam tu. Tapi kita yang kena jaga. Dan bukan maknanya Islam tidak melarang berfashion jangan berlebih-lebih, kerana takut yang berlebihan itu nanti kita akan jadi rosak, binasa dalam bab perkataan adab berpakaian. Amin. Baik, orang kata one pack pun tak apa Ustaz. Yang penting dompetnya berkepek-kepek kata Okey Ustaz, sahabat kita. Okey, baik. Ismail Maisa, soalannya bagaimana cara untuk menasihati mereka, iaitu golongan yang seolah-olah tidak berpakaian, tutup ataupun balut, kerana ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Macam mana kita nak nasihat dia Ustaz? Ada cara tak? Kita ada kawan baik mungkin tutup aurat tetapi mungkin dalam keadaan yang balut Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail Maisa, berkaitan dengan tutup dan balut ni, bagaimana kita nak menasihati mereka? Pertama, sebelum kita menasihati mereka, kita kena nasihat diri kita dulu. Maknanya bila kita dapat nasihat diri kita dapat pakaian yang elok, sempurna dan betul aurat, maka waktu itulah insya-Allah dengan apa yang ada pada kita tu, sebenarnya kita dah nasihati diri dah. Satu, kita menjadi contoh kepada dia. Satu. Dan yang kedua, ingat, kita kena ingatkan dia berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang lupa. Dia ingat itu trend tu biasa. Luar biasa. Kita cakap ingat, kat mana juga kita berada pun ni ada perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala tutup aurat. Alamak, aku belum lagi lah. Belum lagi tak apa. Jangan maknanya sampai kita menidakkan perintah Allah Ta'ala. Orang tak pakai tudung, orang tak pakai tutup aurat sebab apa? Kadang-kadang mesti kelemahan diri. Jadi dia perlu kepada apa? Perlu masa dan sebagainya. Kita bagi masa. Dan pada masa sama, kita sebagai sahabat, sebagai rakan, kita kena selalu ingat. Remind kan dia. Maknanya ingatkan dia supaya dia akhirnya dia akan beringat. Okey. Dan ingat, berkaitan dengan menasihatinya, bukan hanya yang dah besar tau. Kita ni kena nasihat daripada kecil lagi. Anak-anak kita ni, anak-anak saudara kita ni, kita kena nasihatkan. Sebab apa? Untuk membiasakan dia menutup aurat, nanti sampai waktu balik, dah tak ada apa bagi dia. Kan? Tapi kalau dah kita lepaskan demikian daripada hal
kecil sampai dia nak masuk balai tak tahu hal berkaitan dengan aurat, maka waktu kita bimbang. Masuk saja waktu balai dia tak ada rasa untuk satu tuntutan ataupun satu kemestian menutup aurat itu sendiri. Dan seterusnya juga ingat ya, maknanya kita kena tahu bahawa sesungguhnya apa yang kita cakap itu adalah doa. Doalah baik-baik. Kita doakan saudara kita, mudah-mudahanlah maknanya dia terus istiqamah, Allah beri hidayah petunjuk dan kepada kita. Dan jangan tinggalkan iaitu nasihat, jangan tinggalkan iaitu kita berkawan dengan dia, menasihati dia, dan ketiga jangan tinggal doa. Mudah-mudahan kita dapat membawa mereka itu daripada tak tutup aurat, insya-Allah sampai ke mereka itu patuh dengan apa yang diarahkan oleh Allah SWT. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Lepas ni kita nak cerita pasal peniaga-peniaga yang jual baju-baju berfashion ni Ustaz. Salah pembeli ke salah peniaga Ustaz? Kita jawab selepas ini. Para penonton, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Gigi cantik, keyakinan terselah. Nak tahu tak macam mana atau bagaimana untuk mendapatkan gigi yang cantik dan sihat? Gigi sensitif adalah rasa sensasi yang tajam. Mereka tidak memberus gigi secara teliti. Use the right tools to keep your oral hygiene in check. Kan orang tidak suka cakap tentang gigi palsu mereka. Penyakit gusi boleh menyejaskan 94% daripada populasi kita. Jangan lupa untuk saksikan Hello Dr. Gigi hanya di TV3. Kesihatan keluarga penting bagi saya. Mereka bergantung pada saya untuk sokongan. Saya perlu menyokong kesihatan saya secara keseluruhan. Jadi saya ambil Centrum. Padat dengan 25 nutrien utama yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh untuk memberikan pelbagai manfaat kesihatan. Vitamin B untuk kesihatan jantung. Vitamin C, A dan Zinc untuk immunity. Dan vitamin B untuk tenaga. Saya perlu kekal sihat untuk melindungi mereka. Centrum. Dan untuk saya, Centrum Silver. Dalam rumah tangga kami, kehidupan menjadi terumbang-ambing walaupun hanya seorang ahli keluarga jatuh sakit. Ia memerlukan kerja berpasukan. Dan penyelesaian yang berguna seperti Panadol untuk mengatasinya. Ia benar-benar melegakan kesakitan. Sesuai untuk sisi keluarga tanpa mengganggu perut. Syukur, dengan Panadol, kehidupan keluarga kami boleh kembali seperti biasa. Panadol berkesan pada kesakitan tanpa mengganggu perut. Bro, dah sedia? Berita gempar, kami bersiaran langsung dari pesta makanan yang hebat ini. Ketidakadaman asid. Kuat sendawa? Rasa tak selesa? Ambillah Elo. Ianya memberi kelegaan pantas dari 4 tanda ketidakhadaman asid. Ambillah Elo hari ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus setia bersama dengan kita dalam bab akhlak, iaitu berkaitan dengan tutup ataupun balut Ustaz. Jadi tadi Ustaz ada bagi satu perkara yang menyentuh hatilah bila Ustaz kata tentang menutup diri kita dengan takwa. Selepas ini kita akan bicarakan. Para penonton, kita ada soalan di Facebook bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Apakah mereka fashion Islam di luar sana akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar kelak sekiranya mereka menghasilkan rekaan pakaian dan tudung yang tidak patuh syariah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Intan Zurina buat peringatan kepada diri yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini. Sebenarnya semua amalan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di depan Rabbul Jalil, depan Allah Ta'ala. Apa juga amalan kita, tak kira amalan itu baik ataupun buruk. Kena ingat baik-baik, besok apa juga yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Satu. Sebab itu, yang kedua, kalau kita lihat, Nabi pesan kat kita. Dalam satu hadis yang dikatakan Imam Muslim, apa Nabi sebut? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha ba'dahu min ghairi an yankus min ujurihim syai'an. Maknanya disebut dalam hadis ni, sesiapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, maka waktu itu dia akan dapat pahalanya. Dan apabila contoh itu diikuti oleh orang lain, maka dia pun akan dapat pahalanya
dan tidak mengurangkan walaupun sedikit pun daripada pahala tersebut. Maknanya kalau kita buat satu perkara tu, maka waktu dicontohi atau dipakai orang lain, maka baik pakaian itu, maka kita mendapat pahala. Tapi sebaliknya juga, kalau siapa yang membuat satu perkara-perkara yang buruk, maka dia akan menanggung dosa dengan perbuatan tersebut, dan apabila perbuatan buruk itu diikuti, maka mereka juga iaitu akan juga mendapat dosa seperti mana orang itu melakukan dosa, tidak mengurangkan walaupun sedikit. Ini kena jaga baik. Maknanya yang pertama, yang kedua ni, kita perlu membuat satu amalan yang baik, dan amalan itu disebut amalan jariah. Kerana amalan jariah tu kita minta supaya ia menjadi bekalan kita ke negeri akhirat. Katakan kita buat satu baju yang menutup aurat. Waktu tu amalan tu berterusan. Orang pakai, orang contoh dan sebagainya, yang buat tudung tu, labur tu, katakan apa, dia dapat pahala dah. Peniaga-peniaga ni. Peniaga dapat pahala, dia tak perasan tu. Mereka fashion dapat pahala. Tapi andai sebaliknya lah yang kita dapat. Itu kita jaga. Dan kedua, yang ketiga, kena usahakan amalan yang tak patut syarak kepada amalan yang baik. Mungkin kita buat ni kita rasa baik, tapi rupanya kita boleh perbaiki. Jangan pula kita, saya tak maulah, saya takutlah, tak. Kita buat ubah daripada amalan pre-fashion yang tak baik kepada amalan pre-fashion yang terlebih baik. Dan yang keempat, sentiasa memohon keampunan di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Ini kena baik. Mungkin kita buat dulu tersilap banyak benda, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan Allah ampunkan dosa kita. Dan yang akhir, yang kelima, jangan hanya kita fikir untung di dunia saja, tapi ingat kita nak cari untung daripada dunia sampai ke akhirat. Sebab itu, usaha mereka fashion, buatlah fashion yang terbaik, tutup aurat, dan kalau orang pakai tu dapat pahala, dan kita kalau orang meneruskan usaha kita tu, kita akan dapat pahala sampai bila-bila dikatakan itu sebagai amalan jariah. Sebab cantik itu pada pakaian, Ustaz. Betul. Bukan pada dedahan aurat itu. Betul. Kan kalau dia tutup aurat, fashionnya cantik, tetap bajunya akan jadi lawa. Baik, Ustaz, sahabat kita di talian. Ya. Boleh kita raikan, Ustaz? Boleh. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jain dan kru tanyalah Ustaz. Silakan. Saya Nur Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Soalan saya sebagai seorang pelajar, so banyak sekarang ni belajar melalui video call. So kadang-kadang yang video call ni ramai yang tak ready. Contohnya perempuan hanya pakai tudung tapi baju lengan pendek. So, apakah pendapat Ustaz? Macam mana tata cara seorang pelajar melalui video call? Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Oh, itu dia, Ustaz. Zaman terkini sekarang ni kan kadang-kadang kelas pun secara online je. Betul. Member duduk dalam bilik je, Ustaz. Jadi tutup je lah, tahu pun tahu lah. Jadi mungkin pakaiannya tidak dijaga dengan baik. Apa pandangan Ustaz? Baik, berkaitan dengan pakaian, khususnya wanita, kita dah kaji tadi, iaitu apa, kita kena, benda tu yang kita kena dahulukan, iaitu tutup aurat. Itu kita kena faham, kita tak ada pilihan. Baik daripada Facebook, daripada online, daripada ni kan, telefon dan sebagainya, makna kita pakailah, tak payah pakai tuala dan sebagainya. Sebab kalau kita buka tu atas tujuan untuk menzahirkan kecantikan, tabarruj, maka haram hukum dia. Kalau terbuka, dia tak ada masalah. Yang paling penting, kena hati-hati jangan terbuka aurat. Itu yang paling penting. Ingat jangan buka tu suka-suka untuk jadi perhatian, kita berkata tabarruj, haram hukumnya, dan besok dekat akhirat kita akan dapat balasan yang tidak baik. Dan yang kedua, ingat, iaitu apa? Jaga jangan sampai terbuka. Dan yang ketiga, pastikan tutup betul-betul, kerana apa? Kita akan berdepan dengan orang yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Okey, baik, Ustaz. Ada setengah orang ni, Ustaz, dia yalah pakai tudung ni ada waktu je. Waktu mak dia nak pergi haji, waktu kematian, Ustaz. Ya, betul. Jadi kita nak tanya bab kematian ni, Ustaz. Okey. Kadang-kadang yalah bila berlaku kematian ni, Ustaz, waktu itu orang cari tudung dan orang pakai baju kurung. Jadi mungkin kita nak tanya Ustaz, apa sebenarnya etika pemakaian ketika mana kita menziarahi orang yang meninggal dunia ataupun menziarahi kuburan, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu benda yang sangat selalu berada di depan mata kita. Sebab kita selalu pergi kubur dah sekarang ni. Kerana apa? Kerana pergi kubur tu bagus, dapat pahala. Kerana apa? Kerana mengambil iktibar, kita juga akan ke sana. Itu kita kena tahu asas kehidupan. Kehidupan ni senang, ibu-ibu, ayah-ayah. Kehidupan ni ada konsep dia. Konsep dia apa kan?
betulkan memandang cara kita hidup, iaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, lalu kita akan pergi menuju kepada Allah. Lalu je, bukan apa pun. Sebab tu kita lihat, oh begini. Ada kawan-kawan kita dah pergi dulu lah. Kita tengok, maknanya kita tengok benda ni sebenarnya hanya waktu yang lalu je. Okey. Bila sebut bab berkaitan dengan menziarahi kubur, kita kena faham. Satu, hendaklah kita ni nak ziarah kubur, cari baju yang bersih dan suci. Sebab nanti kita ada kaitan dengan apa? Ziarah jenazah ni, nak solat jenazah. Satu jangan pula nanti orang solat, baju saya kotor. Itu kena jaga. Dan yang kedua, ingat, tidak ada warna khusus. Tak ada warna khusus. Tapi yang terbaik ialah warna putih. Terbaik warna putih, sebab Nabi sebut kan, pakailah pakaian putih, sebab pakaian putih tu maknanya pakaian bersih, suci. Dan kalau seorang mati tu, kafankah dengan kain yang putih. Itu pernah nak maksud Nabi SAW, mana pakaian putih. Sebab itu kalau kita tengok dulu orang dulu kalau di ziarah jenazah ke atau pergi ke kubur, dia pakai baju warna putih. Habis yang pakai baju hitam, pakai baju hitam, hijau, kuning sebagainya, tak ada masalah. Tupa jangan kita khususkan. Sebab apa? Kalau kita tengok ada orang-orang bukan Islam, dia khususkan bila pakaian untuk menziarah orang kafir, orang-orang yang meninggal, orang yang mati, dia pakai baju hitam. Kita ambil baju tu untuk jadikan budaya kita, tak boleh. Sebab Islam tidak pernah makna menetapkan warna khusus. Dan yang kita ingat, pakaian tu hendaklah pakaian mudah bergerak. Sebab apa? Sebab nanti bila kita ada jenazah, kita nak tolong angkat. Lepas tu kadang-kadang perlu kita masuk kubur, lahat tu kita nak turunkan, maka kita perlu pakaian yang selesa dan mudah bergerak. Jangan sampai pakaian yang kecil, yang sempit-sempit lah, pakaian yang tak tuarah lah, akhirnya susah pergerakan dan kita tak dapat berkhidmat dengan baik. Dan saya nak tegur satu lagi, adab ni ingat, bukan hanya pakaian, lisan tolong jaga. Nanti bila nak masukkan jenazah tu dalam lahat tu, ya Allah, macam-macam. Sini sikit. Sana sikit. Saya dah kata gini-gini. Bergaduh pula ke situ. Tolong hormati jenazah. Itulah waktu perjalanan akhir dia daripada dunia ke negeri akhirat. Kita kena hormati dia dan ingat baik-baik, jaga lisan kita itu tukar dengan zikir dan doa, dan pakailah baik-baik. Dengan pakaian baik-baik itulah insya-Allah, mudah-mudahan dengannya itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita Izzuddin ada nak tanya soalan, bagaimanakah untuk mewujudkan kesedaran berhijab dan berpakaian menutup aurat yang betul, bukan semata-mata untuk berfashion mengikut kesesuaian zaman. Bukannya tutup aurat ni nak berfashion semata-mata, tapi memang betul-betul je nak tutup aurat, Ustaz. Baik, bagus sebenarnya. Kita nak menutup aurat itu bukannya profession. Sebab kita memang nak dapat ikut perintah Allah Ta'ala. Ada 5 perkara kita kena tahu. Pertama, kena jadi insan yang beriman. Asas untuk mendapat kesedaran. Kita ni, kalau jadi kita ni insan beriman, kita akan dapat kesedaran bagaimana keperluan untuk menutup aurat. Tutup, balut tu dengan baik supaya aurat kita tak terdah, satu. Dan yang kedua, kena ada ilmu dalam berpakaian. Kita kena tahulah pakaian. Nak cari pakaian kan, nak bandel ke apa, tak kisahlah. Yang penting kita tahu pakaian itu memang maknanya sesuai dengan kita, selesa dengan kita, dan makna kita balut dengan rapi. Tu. Dan yang ketiga, iaitu sentiasa bersyukur kerana kita tahu Allah yang kurniakan kita pakaian. Nak jadi ini, nak ubah ke fashion untuk kesedaran tu, kerana apa? Kita kena tahu, ya Allah, Allah dia mengurniakan kepada kita pakaian. Tengok dari Aiman punya pakaian, kita dapat pakaian begini sebenarnya siapa? Allah yang beri. Bukan untuk bermegah-megah, untuk beriak-riak, tidak. Tapi adalah untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Allah yang kurniakan kita pakaian yang lengkap. Dengan kelengkapan inilah, maka itulah kesempurnaan kurniaan daripada Allah. Ingat baik-baik yang ketiga. Dan yang keempat, bukan tujuan untuk mencari perhatian orang. Cari redha Allah. Pakailah apa saja, apa juga jenama, apa juga harga. Yang penting kita pakai tu untuk cari redha Allah, bukan untuk cari beriak-riak dan sebagainya. Kan? Orang tak tanya pun, kau tahu berapa aku beli baju ni? RM5 je. La ilaha illallah. Tu pun kau nak cerita. Okey. Dan yang kelima, yang akhirnya, sentiasa berdoa, mohon petunjuk daripada Allah dan minta kekuatan daripada Allah supaya kita jadi orang yang istiqamah, untuk jadi orang yang bersyukur, dan istiqamah untuk kita terus menutup aurat. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah, bersyukur dan menutup aurat itu, Allah kurniakan sifat kita, sifat orang yang
bertakwa. Wallahu a'lam. Saya pernah ke Indonesia, Ustaz. Ya. Saya tengok ada orang tu dia tak tutup aurat, dia tak pakai tudung. Lepas tu dia pakai skirt. Tapi skirt tu saya tutup mata lah, Ustaz. Saya tak tengok. Tapi saya terkejut. Baiknya kau. Baik ya je Allah. kan. Okay. Depan TV, Ustaz. Okey, jadi dia pergi ke surau, Ustaz. Dia solat, Ustaz. Okey. Mula saya sangka buruk lah kan. Rupanya dia pergi ke surau, dia solat. Saya nampak dia pakai telekong dan dia solat di belakang. Saya di depan lah kan. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, sahabat kita ni, Ali, soalan yang terakhir ni Ustaz, sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Apakah terjadi kepada amalan-amalan baik yang dilakukan bagi lelaki atau wanita yang tidak menjaga aurat dalam kehidupan seharian? Macam mana, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita tahu bahawa sesungguhnya amalan yang kita lakukan tu semua adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Tak kisahlah waktu tu kalau kita tengok puasa, zakat, haji dan sebagainya, kita kena tahu bahawa sesungguhnya itu perintah daripada Allah Ta'ala. Okey? Baik, kita buat amalan tersebut, tapi pada sama juga seorang tu membuka aurat. Adakah amalan tu dinilai oleh Allah Ta'ala? Okey. Dia tadi macam tadilah yang kata, dia pakai skirt tapi masuk solat tu dia tutup aurat, dia solat diterima tak? Terima kan? Dia buka aurat tapi dia puasa. Puasa tu sah tak? Sah. Dia bayar zakat, lepas tu pergi haji, betul aurat lah. Sedekah, infak, buat baik, semua diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma dia itu dipanggil apa? Dipanggil seorang Muslim yang belum sepenuhnya patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jangan hina dia tau. Semayang tapi aurat tak tutup. Sedekah tapi aurat tutup. Puasa pula tu entah terima atau tak. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita kena faham, maknanya dia tak tutup aurat tu sekarang apa? Kerana dia belum menjadi hamba Allah yang sepenuhnya patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Kita yang kena bertanggungjawab, dakwahkan dia, kenalkan dia, fahamkan dia, ajak dia menjadi hamba Allah untuk aurat dan sebagainya. Dan yang kelima, bersahabatlah dengan dia. InsyaAllah dengan hal demikian kita akan dapat menyempurnakan diri kita hidup beragama, dan begitu juga kita dapat sempurnakan saudara kita hidup yang disebut sebagai hidup beragama. Baik, mungkin disebabkan kebaikan itu menyebabkan akhirnya Allah beri hidayah kepada dia untuk tutup aurat. Baik Ustaz, kita dah berada di hujung siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana kulla shay'in a'taytana. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, akhlak iaitu tutup ataupun balut. Baik para penonton sekalian, esok kita ada temu janji kita dalam topik ikhlas berkongsi rezeki bersama dengan Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif bersama dengan Ustaz Wan Jamizan Wan Aderaman dan juga moderatornya adalah Da'i Hadari. Baik para penonton sekalian, saya Dai Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz.